Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Sekarang kita memasuki jam ketiga untuk bab 5 sistem kewangan, iaitu dimulai dengan menjelaskan peranan Badan Kawal Selia. Di Malaysia, Badan Kawal Selia terdiri daripada 3 badan utama, iaitu Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Security. Bank Negara Malaysia telah pun disentuh secara panjang lebar pada jam yang kedua. Jadi di sini diterangkan sedikit sebanyak fungsi Bank Negara Malaysia, iaitu yang pertama, untuk mengawal selia dan menyelia institusi kewangan yang tertakluk kepada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh bank. Yang kedua, untuk mengadakan pengawasan ke atas pasaran wang dan pasaran pertukaran wang asing. Yang ketiga, untuk menjalankan pengawasan ke atas sistem pembayaran. Dan yang keempat, untuk menggalakkan rejim kadar pertukaran asing yang selaras dengan asas ekonomi. Badan Kawal Selia yang kedua adalah Bursa Malaysia. Bursa Malaysia adalah sebuah syarikat pemegang bursa yang diluluskan di bawah Seksyen 15 Akta Pasaran dan Perkhidmatan Modal 2007. Ianya merupakan sebuah syarikat awam yang terhad oleh saham-saham di bawah Akta Syarikat 1965. Bursa Malaysia mengendalikan sebuah bursa yang bersepadu penuh yang menawarkan produk-produk equity, derivatif, bond serta produk-produk Islamik dan menyediakan julat yang luas bagi pilihan-pilihan pelaburan secara global. Pasaran saham merupakan satu tempat di mana syarikat boleh menaikkan modal supaya sesuatu perniagaan boleh dimajukan. Biasanya ini berlaku apabila syarikat itu ingin memperluaskan perniagaannya tetapi modal yang sedia ada tidak mencukupi. Maka syarikat itu boleh mengambil keputusan untuk mengapungkan syarikat secara awam, di mana sebahagian daripada syarikat itu akan dijual kepada pelabur individu dan juga pelabur institusi. Okay. Ini adalah gambar Bursa Malaysia. Baik, fungsi Bursa Malaysia sebagai Badan Kawal Selia. Yang pertama, pengawal dan operator pasaran barisan hadapan bagi sekuriti-sekuriti dan derivatif yang didagangkan di bursa. Yang kedua, mempunyai tata wujud dan tata urus serta peraturan-peraturan yang mengawal tindak tanduk organisasi-organisasi peserta dan peserta dagangan masing-masing dalam urus niaga, sekuriti dan derivatif. Yang ketiga, bertanggungjawab bagi pengawasan pasar dagangan dan bagi penguatkuasaan keperluan penyenaraian yang membutirkan kriteria-kriteria untuk penyenaraian, keperluan pendedahan dan piawaian-piawaian yang perlu dikekalkan oleh syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa. Badan Kawal Selia yang ketiga yang kita kena tahu adalah Suruhanjaya Security atau ringkasannya SC, Security of Commission. SC bertanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal di Malaysia dengan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. SC melapor kepada Menteri Kewangan dan akaunnya dibentangkan di Parlimen setiap tahun. So, di antara fungsi-fungsi kawal selia SC adalah yang pertama, mengawal selia bursa-bursa, rumah-rumah penjelasan dan depositari pusat. Yang kedua, pihak berkuasa bagi mendaftar prospektus-prospektus syarikat selain daripada kelab rekreasi yang tidak tersenarai. Yang ketiga, pihak berkuasa bagi meluluskan terbitan-terbitan
bond. Yang keempat, mengawal selia semua perkara yang berhubung kait dengan sekuriti dan kontrak niaga hadapan. Dan yang kelima, memastikan perilaku yang betul di kalangan institusi pasaran dan individu berlesen. Ini adalah bangunan Social Security di Kuala Lumpur. Topik yang seterusnya adalah 5.2, iaitu kos pembiayaan dan sumber kewangan. Okay, dalam topik ini kita akan belajar sumber kewangan jangka panjang. Yang kedua, sumber kewangan jangka pendek. Dan yang ketiga, kos-kos yang terlibat dalam pembiayaan tersebut. Yang pertama, kita pergi kepada sumber pembiayaan jangka panjang. Terdapat 4 sumber pembiayaan jangka panjang, iaitu saham biasa, saham keutamaan, pinjaman jangka panjang dan juga bond. Kita pergi yang pertama, iaitu saham biasa. Definisinya adalah saham yang menunjukkan pemilikan dalam sesebuah syarikat. Istilah yang wujud dalam saham biasa ialah yang pertama yang perlu pelajar ketahui adalah modal dibenarkan. Dikenali sebagai modal nominal atau modal berdaftar, iaitu jumlah modal yang dinyatakan dalam memorandum atau tata wujud syarikat yang didaftarkan dengan pendaftar syarikat. Ia mewakili jumlah maksimum modal yang boleh ditawarkan kepada orang ramai. Yang kedua, modal diterbitkan. Ia mewakili sebahagian daripada modal dibenarkan yang ditawarkan kepada orang ramai. Modal terbitan ini tidak melebihi jumlah modal yang dibenarkan. Yang ketiga, nilai tara. Nilai tara dinyatakan pada sijil share, sijil saham dan sama seperti dalam tata urusan dan memorandum syarikat. Walau bagaimanapun, nilai saham yang dikeluarkan tidak semestinya sama dengan nilai tara. Biasanya nilai saham yang dikeluarkan adalah lebih tinggi daripada nilai tara. Kita lihat kepada ciri-ciri saham biasa. Okey, ada 5 ciri yang perlu pelajar ketahui, iaitu yang pertama, tidak mempunyai tempoh matang. Yang kedua, dividen tidak tetap. Yang ketiga, mewakili ekuiti atau hak milik pelabur dalam syarikat. Yang keempat, mempunyai hak mengundi. Dan yang kelima, hak menerima dividen jika syarikat dapat untung. Ini adalah 5 ciri saham biasa yang perlu pelajar ketahui. Baik, sumber pembiayaan jangka panjang yang kedua adalah saham keutamaan. Saham keutamaan atau preferred shares adalah saham yang diberi keutamaan melebihi saham biasa dalam pemberian dividen. Ia gabungan antara ciri-ciri hutang atau pinjaman dan juga saham biasa. Saham keutamaan sama seperti bond di mana bayaran dividen adalah tetap. Persamaan antara saham keutamaan dan saham biasa pula, kedua-duanya tidak mempunyai tempoh matang. Mempunyai nilai tara, dividen tidak dikira sebagai perbelanjaan yang boleh mengurangkan cukai, dan kegagalan membayar dividen tidak menyebabkan syarikat menjadi bangkrut. Berikut adalah ciri-ciri saham keutamaan. Yang pertama, ada dividen tetap setiap tahun. Yang kedua, dividen bersifat kumulatif ataupun terkumpul. Yang ketiga, keutamaan dari segi membuat tuntutan berbanding pemegang saham biasa. Yang keempat, tidak mempunyai hak, bukan hak untuk mengundi. Yang kelima, pemegang saham keutamaan bukan pemilik syarikat.
Yang keenam, saham keutamaan boleh ditukarkan kepada saham biasa. Dan yang ketujuh, tiada tarikh matang bagi saham keutamaan. Sumber pembiayaan jangka panjang yang ketiga adalah bond. Bond adalah satu penyata yang memiliki nilai muka. Ia adalah nota janji jangka panjang yang dikeluarkan oleh syarikat di mana syarikat berjanji akan membayar faedah dan prinsipal pada waktu yang telah ditetapkan kepada pemegang-pemegang bond. Berikutlah contoh-contoh bond yang ada di Malaysia, iaitu bond kerajaan, bond korporat, bond kuasi kerajaan, bond cagar emas dan bond Islam ataupun kita panggil sukuk. Pemegang-pemegang bond ialah pemberi pinjaman kepada syarikat. Okay, ini adalah contoh bond ya. Pada tahun 2006. Okay, boleh lihat sendirilah apa yang berlaku dekat situ ya. Apa yang dia janji. 3.718 setahun faedah. Okey. Baik. Ini bagi siapa yang berminat, dia akan belilah ni bond ya. Baik, ciri-ciri bond ialah yang pertama, mempunyai nilai par. Jumlah prinsipal yang akan dibayar selepas matang dan selalunya nilai par ialah dikira dalam lot RM1,000. Yang kedua, tempoh matang. Terdapat tempoh matang di mana syarikat akan membayar balik pinjaman kepada pembeli-pembeli bond. Yang ketiga, kadar faedahnya dinamakan kadar faedah kupon, iaitu kadar diberi dalam nilai ringgit atau peratus daripada nilai par tersebut ya. Baik, sumber pembiayaan yang keempat adalah pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang merupakan hutang jangka panjang dan tempoh pembiayaan melebihi 1 tahun. Faedah yang dikenakan adalah lebih tinggi berbanding dengan pinjaman jangka pendek kerana risiko kemampuan untuk membayar balik pinjaman. Pinjaman jangka panjang boleh dikenakan cagaran ataupun tanpa cagaran jika rekod kewangan syarikat yang memohon pinjaman tersebut adalah kukuh.